ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi, bertemu kita dalam pertemuan buat julung-julung kalinya untuk kita mengkuliahkan kuliah yang baru, kuliah yang baru dengan cadangannya, untuk nak membahaskan atau untuk nak membaca sebuah lagi buku di antara buku karangan ulama besar, iaitu buku Riyadhus Salihin, buku Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi, saya kira nama yang tidak asing lagi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Muhyiddin maksudnya yang menghidupkan agama. Itu lebih kepada gelaran beliau, rahimahullah. Abu Zakaria kunyah beliau, manakala nama beliau sendiri ialah Yahya bin Sharaf. Dilahirkan tahun 631 Hijrah dan meninggal tahun 676 Hijrah. Beliau meninggal di usia yang awal, ketika masih lagi nak kata muda tidaklah, tetapi di pertengahan umur, ketika umur beliau 45 tahun. Umur 45 tahun beliau meninggal dunia. Tetapi ternyata bahawa tuan-tuan dan puan-puan, beliau telah meninggalkan kesan atau warisan khazanah ilmu yang tak kurang hebatnya, ketika mana beliau merupakan pengarang banyak kitab-kitab ilmu, antara yang orang kata apa, yang antara yang ulung, antara yang dijadikan sebagai rujukan penting ialah syarah beliau kepada kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim, antara syarahan yang paling popular, yang paling menjadi rujukan ialah syarah Imam Muslim, syarah Imam Nawawi buat kitab Sahih Muslim. Kitab syarah Sahih Muslim, maklum bahawa kita ada Sahih Bukhari dan kita ada Sahih Muslim, dua kitab hadis yang paling utama. Jadi kalau Sahih Bukhari, syarah yang paling terkenal, yang paling menjadi rujukan ialah kitab Fathul Bari, iaitu karangan Imam Ibn Hajar. Itu syarah Sahih Bukhari. Adapun Sahih Muslim, syarah yang paling terkenal ialah syarah yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, dikenali sebagai syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi dalam 10 jilid. Sebuah syarah yang besar, bukan suatu yang biasa-biasa. Demikian juga di antara buku rujukan beliau yang utama, yang telah mengangkat kedudukan beliau sebagai seorang tokoh besar, ialah kitab fiqh beliau, kitab Majmu' An-Nawawi. Kalau syarah Sahih Muslim tadi itu buku
hadis, lebih kepada perbahasan tentang hadis. Adapun kitab Majmu' beliau adalah buku rujukan dalam fiqh, ya, fiqh Syafi'i secara khasnya, dan ianya dikarang dalam 21 jilid, tuan-tuan. 21 jilid. Kalau syarah Sahih Muslim tadi 10 jilid, yang ni 21 jilid. Yang ni karangan yang cukup besar. Dan jangan lupa, ya, beliau meninggal di usia yang agak awal, ketika umur 45 tahun. Jadi subhanallah, lihat bagaimana, ya, masa yang dimanfaatkan, dan sehingga, ya, beliau dapat menghasilkan, ya, karangan-karangan ilmu yang cukup luar biasa, memberi manfaat yang besar ke atas umat Islam. Jadi di samping buku yang hebat-hebat ini, demikian juga beliau mengarangkan kitab hadis 40, Al-Arba'in, Hadis Al-Arba'in, ya, hadis 40, yang saya kira masyhur dalam masyarakat kita. Dan di samping itu juga, kalau hadis Arba'in, ya, hadis 40 tu kitabnya nipis sahaja, ya, himpunan 42 buah hadis. Adapun kitab Riyadhus Salihin, ya, kitab Riyadhus Salihin yang insya-Allah kita akan kuliahkan, minta maaf lah, ini naskah yang saya gunakan, dikeluarkan oleh Al-Maktab Al-Islami. Cuma naskahnya agak lama sudah, ya. Tetapi yang menarik bagi saya, naskah yang ada di tangan saya ini, kerana hadisnya ditahqiqkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mentahqiqkan, beliau mengkaji setiap satu hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Salihin ini. Tapi mungkin boleh lihat, tuan-tuan, ya, bagaimana tebalnya kitab Riyadhus Salihin ini. Kitab Riyadhus Salihin ini dia agak tebal, maknanya tebal, buku saya kira boleh kita kata tebal buku seperti biasalah, ya. Ini tebal buku biasa. Kalau nak banding dengan syarah Sahih Muslim 10 jilid, Majmu' An-Nawawi 21 jilid, itu sudah luar biasa, ya. Tapi yang ni tebal buku biasa, ya, buku Riyadhus Salihin beliau. Yani himpunan hadis-hadis sahaja. Ini tanpa syarahnya, ya. Himpunan hadis-hadis yang dimuatkan oleh Imam An-Nawawi. Hanya sahaja kelebihan dia seperti yang saya sebutkan tadi, ada dia punya tahqiq, yakni menjelaskan status, ya, setiap sebuah hadis, sama ada sahih, ya, hasan, atau lemah dan seumpamanya, yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya. Jadi demikian adalah, ya, berkenaan, ya, kitab-kitab, antara kitab-kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada kitab-kitab yang lain, ya, tetapi ini saya kira, ya, kitab-kitab beliau yang paling utama. Jadi tuan-tuan, saya kira tuan-tuan boleh bayangkanlah sedikit sebanyak ketika mana beliau, ya, meninggal di usia yang agak awal, ya. Tetapi dalam masa yang sama beliau banyak mengarang kitab-kitab yang hebat-hebat. Ternyata bahawa beliau juga tidak berkahwin, ya. Imam An-Nawawi, ya, tidak pernah berkahwin. Barangkali boleh kita kata keuzuran beliau ialah kerana kesibukan beliau dengan mengarang kitab-kitab, ya. Jadi satu benda yang saya kira boleh kita faham, ya. Sekalipun kita tak nafikan bahawa anjuran berkahwin, ya, memang, ya, sabit dalam as-sunnah, sunnah Nabi SAW. Berkenaan, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan kitab Riyadhus Salihin ini, kebanyakan hadisnya, bukan kesemua,
kebanyakan hadis-hadisnya daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Hanya sahaja ya Imam An-Nawawi dia menghimpunkan hadis-hadis ini, dan kelebihan dia ialah apa? Dia meletakkan bab-bab yang sesuai bagi hadis-hadis yang beliau muatkan ya dalam kitab ini, ya. Di samping itu juga beliau tidak membawakan sanad-sanad hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Tujuan dia adalah untuk memudahkan buat para penuntut ilmu membaca, dan tak kurang juga untuk menghafal, ya, untuk memudahkan penuntut ilmu menghafal hadis-hadis yang dimuatkan dalam buku Riyadhus Shalihin ini. Saya kira sama seperti kitab hadis 40, ya, hanya sahaja dalam kitab hadis 40 ada 42 hadis sahaja, tetapi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ya, saya lihat ya jumlah keseluruhan hadisnya hampir 2000 hadis, 1905 buah hadis ya dalam jumlah keseluruhan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kuliah Riyadhus Shalihin ini, kitab terjemahan yang ada pada saya adalah yang saya tunjukkan sekarang inilah, ya. Ini kitab terjemahan Riyadhus Shalihin ini terbitan di Indonesia, ya. Diterbitkan, saya tak pasti penerbit dia, ya. Tetapi ini saya tak pasti siapa penerbitnya, tapi ini muka dia lah, muka depan dia, ya. Dan kitab terjemahan ini dia dalam 2 jilid, ya. Telah habis diterjemahkan, ya. Dan ini pun ya apa yang saya suka dengan kitab terjemahan yang ada di tangan saya ini ialah kerana dia hanya menghimpunkan ya hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam naskah asal yang saya tunjukkan tadi. Jadi ini hanya ibarat terjemahan hadis-hadis saja tanpa syarah, dan juga terdapat takhrij atau tahqiq takhrij yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya. Jadi saya kira ya kelebihan terjemahan ini dia adalah cerminan kepada buku bahasa Arab yang saya tunjukkan tadi. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian adalah sedikit mukaddimah, ya, kata-kata pendahuluan berkenaan buku Riyadhus Shalihin yang insya-Allah kita akan kuliahkan ya dalam kesempatan ini. Dan saya kira tanpa kita membuang masa, boleh kita lihat sahaja terus kepada permulaan bab 1, ya, permulaan bab 1 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Imam An-Nawawi rahimahullah dia memulakan bab pertama bab pertama kitab Riyadhus Shalihin ini dengan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian beliau mengatakan bab 1, ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang zahir atau yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nampak atau yang zahir ataupun yang tersembunyi. Kemudian beliau rahimahullah membawakan beberapa ayat Al-Quran, dan untuk makluman tuan-tuan, begitulah kaedah beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di mana beliau akan membawakan babnya, disebutkan bab yang keberapa, kemudian judul bab tersebut. Kalau ada bab pertama ni berkenaan tentang ikhlas, kemudian beliau akan membawakan ayat-ayat Al-Quran jika ada, disusuli dengan hadis-hadis yang berkaitan. Itu kaedah yang beliau gunakan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi dalam bab yang pertama ni beliau membawakan beberapa firman Allah,
Yang pertama, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama secara hanif, ya, secara hanif, yakni secara benar, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah, ya, agama yang lurus. Jadi petunjuk dalilnya dalam ayat ini ialah pada bahagian awal ayat yang kita bacakan tadi, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Atau kalau kita nak pinjam perkataan ikhlas, ya, seperti mana dalam ayat Al-Quran, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ya, jadi ia perintah supaya kita berlaku ikhlas dalam segala urusan amal ibadah kita. Kemudian beliau membawakan firman Allah, ya, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surah Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Nak mengatakan bahawa Allah nak menjelaskan di sini bahawa perbuatan kita menyembelih, ya, di samping kita bersedekah dengan daging daripada haiwan-haiwan sembelihan kita itu, sama sekali ia bukan untuk dipersembahkan kepada Allah. Haiwan sembelihan itu bukan untuk kita berikan kepada Allah, untuk Allah memakannya dan seumpamanya, seperti mana yang kita lihat dalam agama-agama kesyirikan dan kekufuran, di mana para penganutnya akan menyediakan juadah makanan untuk tuhan-tuhan mereka. Jadi Allah kata, haiwan yang kamu sembelih dan daging yang kamu agih ni bukan untuk manfaat Allah. Allah takkan makan apa pun. Tetapi yang akan bermanfaat di sini ialah ketakwaan daripada kamu. Ketakwaan daripada kamu apabila kamu menyembelih, ya, haiwan sembelihan tersebut, ketika mana kamu menyembelih atas nama Allah, dan kalau sekiranya dia adalah satu ibadah kerana Allah, ya. Kalau dia adalah sembelihan ibadah seperti mana ibadah korban, ya, maka disebut nama Allah dengan niat untuk Allah, dengan niat untuk ibadah. Atau kalau untuk makan minum, kalau untuk makan semata-mata, maka, ya, paling kurangnya disebut nama Allah apabila disembelih, ya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sepotong ayat lagi, ya, daripada surah Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, ya, au tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hati kamu atau kamu menzahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Penjelasan dan penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Maha mengetahui tentang segala apa isi hati kita, ya. Baik, saya kira mungkin kita boleh berhenti di situ dan kita jelaskan apa yang telah kita bacakan tadi. Disebutkan tajuk bab 1 tadi, ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan dan ucapan. Pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas? Apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas? Ikhlas ialah dengan melakukan sesuatu amalan demi mengharapkan wajah Allah
semata-mata. Ikhlas ialah melakukan sesuatu amalan demi mengharapkan wajah Allah semata-mata. Ini untuk Allah semata-mata. Dan ia merupakan salah satu daripada syarat terkabulnya amalan, di mana dua syarat terkabulnya amalan. Yang pertama ialah ikhlas, seperti mana ayat yang pertama yang kita baca tadi dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Perintah Allah supaya kita mengikhlaskan segala amal ibadah yang kita kerjakan untuk Allah semata-mata. Ini syarat yang pertama terkabulnya sesebuah amal ibadah, iaitu ikhlas. Yang kedua ialah ittiba'. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Fattabi'uh. Maka daripada perkataan inilah datangnya istilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai ittiba'. Dua syarat sahnya ibadah, ikhlas dan ittiba'. Untuk syarat ittiba' ialah ayat surah Al-An'am ayat 153 yang baru kita bacakan tadi. Ini berkenaan ikhlas. Adapun ikhlas dan menghadirkan niat, apakah yang dimaksudkan dengan niat? Pertamanya perlu ditegaskan bahawa niat merupakan urusan hati jantung. Niat dia adalah sesuatu yang berlaku dalam hati jantung. Adapun melafazkannya itu bukanlah dikatakan sebagai niat, kerana niat ialah apa yang ada, apa yang dibulatkan, atau apa yang digunakan istilah pasang, apa yang dipasangkan dalam hati, Yani apa yang diniatkan dalam hati, itulah dia niat. Manakala melafazkannya, pertamanya itu bukan dikatakan sebagai niat, dan boleh dikatakan bahawa melafazkan apa yang terdapat dalam hati, hakikatnya dia tidak akan mengubah hakikat apa yang telah diniatkan dalam hati itu. Yani melafazkan niat, sebagai contohnya, sahaja aku solat kerana Allah, perkataan kita itu tidak akan menjadikan solat yang kita kerjakan itu menjadi ikhlas. Sekadar melafazkan dengan lafaz itu tidak akan menjadikan solat kita ikhlas. Sebaliknya, keikhlasan itu ialah apa yang telah dibulatkan dalam hati tadi, apa yang telah dipasangkan dalam hati tadi. Jadi kerana itu para ulama menjelaskan bahawa dalam persoalan tentang melafazkan niat, dia adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dalam sunnah Nabi SAW. Tidak ada contoh sama sekali bahawa Nabi SAW melafazkan niat-niat amal ibadah yang dikerjakan itu. Bahkan kita katakan tidak ada keperluan pun untuk kita nak melafazkan. Ketika mana, seperti mana ayat Al-Quran yang telah dibawakan oleh Imam An-Nawawi yang kita baca tadi, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hati kamu atau kamu zahirkan, Allah akan mengetahuinya. Ini segala apa yang kita niatkan dalam hati, Allah mengetahuinya. Jadi maksud di sini tidak ada keperluan pun untuk dilafazkan. Maka kalau begitu, apa tujuan kita melafazkan niat itu? Ternyata bahawa dia adalah suatu yang sia-sia. Bahkan bukan itu sahaja, dia menyalahi sunnah Nabi SAW. Baik. Ikhlas dan menghadirkan niat.
bagaimana kita menghadirkan niat dalam suatu amal ibadah yang kita kerjakan, ya. Bagaimana kita menghadirkan niat? Para ulama dalam menjelaskan tentang perkara ini menyebut bahawa menghadirkan niat merangkumi 3 perkara. Yang pertama, niat ibadah. yakni meniatkan amalan yang dikerjakan itu ialah ibadah, ya. Yani ibadah mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan, ya. Jadi itu yang pertama, niatkan ibadah. Niatkan apa yang dilakukan itu ialah ibadah. Ibadah lawan dia apa? Adat. Adat maknanya rutin harian kita. Jadi kita kena bezakanlah antara apa yang kita lakukan kerana ibadah dan apa yang kita lakukan kerana rutin, ya. Sekiranya dia ibadah, maka ada perkara-perkara yang perlu kita kita laksanakan. Berbanding kalau dia adalah benda rutin, maka ada keluasan di situ. Jadi kalau menghadirkan niat dalam suatu ibadah ialah dengan yang pertama meniatkannya sebagai suatu ibadah. Dan yang kedua, menghadirkan niat, maksudnya yang kedua ialah meniatkan amalan yang dikerjakan itu untuk Allah semata-mata. Meniatkannya untuk Allah semata-mata. Kerana dia adalah ibadah, perkara yang pertama tadi yang kita sebut, maka hendaklah ia dilakukan untuk Allah semata-mata. Kemudian yang ketiga, menghadirkan niat juga merangkumi erti kita melaksanakan suatu ibadah kerana Allah itu kerana mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 perkara yang terangkum dalam erti menghadirkan niat. Menghadirkan niat ketika melaksanakan suatu ibadah. Meniatkannya sebagai satu ibadah, meniatkannya kerana Allah dan meniatkannya kerana melaksanakan apa yang telah diperintahkan, ya. Baik. Kalau kita lihat niat merupakan suatu perkara yang sangat signifikan dan sangat utama dalam pelaksanaan sesebuah ibadah. Ini kerana antaranya soal balasan pada hari kiamat, ya. Kita sebagai seorang muslim, kita beriman dengan hari pembalasan. Pembalasan atas apa? Pembalasan atas segala amal perbuatan kita di dunia. Apa yang boleh kita ambil perhatian di sini ialah bahawa urusan pembalasan atas amalan pada hari kiamat, dia kembali kepada niat kita ketika mana kita melaksanakan suatu amalan itu. Amalan itu satu perkara, tetapi niat sesebuah amalan itu merupakan satu perkara asas yang akan diberi perhatian dalam urusan hisab pada hari kiamat kelak. Ketika mana Allah mengatakan dalam surah At-Tariq ayat 9, yauma tublas sarair, pada hari apa yang tersembunyi akan diuji, akan disingkapkan, iaitu segala apa niat yang telah disimpan dalam hati ketika di dunia, pada hari akhirat nanti akan dizahirkan, akan disingkapkan, akan dipertontonkan, akan diperlihatkan buat semua. Demikian juga dalam surah Al-Adiyat ayat 10 Allah kata wa hussila ma fis sudur, dan apa yang terbuku dalam hati akan diambil, akan ditunjukkan, akan dizahirkan, ya. Jadi ini antara urusan utama pada hari kiamat kelak, untuk menilai amalan-amalan kita
menilai amalan manusia berdasarkan niat mereka masing-masing, ya, berdasarkan niat mereka dalam amalan yang mereka telah kerjakan. Ini urusan pada hari akhirat kelak. Adapun ketika di dunia, maka penilaian sesebuah amalan itu hanya pada zahir. Di dunia, kita hanya dapat menilai sesuatu amalan itu secara zahir, ya. Kenapa? Kerana urusan hati kita, ya, kita tidak dapat mengetahui apa yang terbuku dalam hati seseorang dalam dia melakukan suatu amalan. Maka bagaimana kita nak menilai sesuatu amalan dia? Tiada cara kecuali dengan hanya menghukum pada zahir amalan perbuatan dia. Jika dia melakukan suatu perbuatan yang baik, maka akan dinilai baik. Jika dia melakukan suatu perbuatan yang buruk, akan dinilai buruk. Adapun hakikatnya, hakikat keadaan niat dalam hatinya, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dizahirkan, akan disingkapkan pada hari kiamat kelak, ya, pada hari akhirat kelak. Baik, maka di dunia amalan dinilai secara zahir. Sekalipun demikian, kita tegaskan bahawa sekiranya suatu amalan baik itu menepati niat yang benar dalam hati, maka itu adalah sebaik-baiknya, ya. Berbanding amalan yang pada zahirnya baik, sedangkan niat yang tersembunyi dalam hati adalah buruk, maka itu adalah sebesar-besar kerugian, ya. Suatu amal ibadah, apa juga ibadah, dia adalah baik-baik, ya, adalah baik-baik belaka. Seseorang yang melaksanakan satu ibadah pada zahirnya itu adalah sebaik-baiknya. Adapun apa yang tersembunyi dalam hati, sekiranya niatnya bagus, maka itu kita kata sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amalan. Tetapi kalau niatnya rosak, maka orangnya rugi serugi-ruginya, ya, kerana akhirnya dia tidak akan memperolehi apa-apa daripada amal perbuatan yang dikerjakan itu, ya, ketika mana niatnya tidak bagus, ya, ketika mana niatnya rosak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuh." Barang siapa yang melakukan satu amalan lalu dia sekutukan aku dengan sesuatu yang lain, maknanya dia melakukan suatu amal ibadah itu, dia tidak tulus ikhlas kerana Allah semata-mata. Sebaliknya ada niat-niat yang lain, ya, untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan taraktuhu wa syirkuh, ya, aku tinggalkan dia dengan apa yang dia sekutukan aku dengannya. Dengan kata lain, yakni amalan yang dikerjakan itu menjadi sia-sia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kaedah yang beliau gunakan dalam kitab Riyadhus Salihin ini ialah membawakan beberapa ayat Al-Quran yang berkait tentang tajuk bab, disusuli dengan hadis-hadis. Jadi hadis yang pertama dalam bab yang pertama ini ialah hadis berkenaan niat, ya. Saya tak pasti adakah perlu saya membacanya dalam bahasa Arab atau dibacakan terus terjemahannya, ya. Saya kira barangkali saya hanya akan membacakan terjemahannya sahaja, ya. Saya hanya akan membacakan terjemahannya sahaja. Minta maaf mungkin kalau ada, ya, bunyi gangguan, ya, anak menangis dan macam-macam, ya. Harap ya, tidak memberi kesan, tidak mengganggu, ya, fokus tuan-tuan dan puan-puan. Baik, jadi saya kira saya hanya akan membacakan terjemahannya, ya. Hadis yang pertama daripada Amirul Mukminin Abu Hafs,
ya. Abu Hafs Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abu al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat. Sesungguhnya bagi setiap seorang adalah apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau untuk wanita yang dia ingin menikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia telah berhijrah kerananya. Telah disepakati kesahihan hadis ini kata kenyataan Imam Nawawi, telah disepakati kesahihan hadis ini diriwayatkan oleh dua pemimpin para ahli hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Juf'i al-Bukhari, dan Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Semoga Allah meridai kedua-dua mereka dalam kedua-dua kitab mereka, yang mana kedua-duanya adalah karya tulisan yang paling sahih. Baik itu ya, komentar daripada Imam An-Nawawi rahimahullah buat hadis pertama yang beliau bawakan, hadis tentang niat, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh saya tarik perhatian tuan-tuan. Imam An-Nawawi dia membawakan hadis yang pertama daripada riwayat Umar Al-Khattab. Saya kira kita semua biasa dengar nama khalifah Islam yang kedua, Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua selepas khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi yang menariknya, tuan-tuan, atau sebelum tu dikata daripada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini adalah gelaran buat para khalifah Islam dahulu, ya. Digunakan gelaran Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, ya. Baik, Amirul Mukminin Abu Hafs. Abu Hafs ini kunyah Umar Al-Khattab. Tapi kemudian tuan-tuan lihat nama Umar Al-Khattab, nama panjang Umar Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Yani berapa, ada mungkin sampai 5-6 nama nasab silsilah keluarga Umar Al-Khattab. Apa yang saya maksudkan di sini, ya, ialah betapa prihatinnya orang-orang Islam dahulu tentang soal nasab. Mereka sangat prihatin menjaga nasab. Dan ini adalah di antara perkara keutamaan yang diberi perhatian oleh agama, perkara-perkara utama, ya, dalam agama. Antaranya ialah menjaga nasab, menjaga keturunan. Jadi itulah saya nak tarik perhatian tuan-tuan, dan kita cuba bandingkan keadaan dalam masyarakat kita. Sejauh mana masyarakat kita, masyarakat Melayu, memberi perhatian kepada persoalan tentang nasab. Dan pada saya lah agak menduka citakan apabila ia kurang diberi perhatian tentang nasab keturunan kita. Dan saya kira tuan-tuan boleh ambil maklum, ya, kadang kalau kita lihat dalam kad pengenalan kita, apa yang tertera hanyalah nama kita dan nama bapa kita. Ini pendek kata, itulah silsilah keturunan yang paling ringkas, paling pendek, iaitu nama kita dan nama ayah kita. Itu dalam kad pengenalan yang mana itulah dia benda yang boleh kita jadikan sebagai rujukan.
Dengan kata lain, selain daripada itu, ia kalau tak tulis, tak ada tertera dalam kad pengenalan atau tidak tertera dalam surat beranak, maka kesudahannya kita tidak akan tahu. Kemungkinan besarnya kita tidak akan tahu silsilah keturunan kita, kecuali berdasarkan dengan cakap-cakap mulut lah, ya, apa yang dimaklumkan kepada kita, ya, oleh sanak saudara kita, ni datuk engkau, ini moyang kau, dan seterusnya. Tapi nak kata sejauh mana perkara ini diberi perhatian, tak dinafikan ada sebahagian daripada masyarakat memberi perhatian tentang perkara ini, dan kita katakan syabas, ya, kita ucapkan syabas kepada mereka. Tetapi saya khawatir terdapat sebahagian besar daripada masyarakat yang tidak tahu nasab keturunan mereka. Mungkin paling kuat dia boleh tahu, dia tahu nama diri sendiri, mestilah tahu. Nama bapa, insya-Allah tahu. Kemudian nama datuk, itu pun rata-rata mungkin tahu. Tetapi bila nak sebut nama moyang, apatah lagi atas moyang, nak kata apa tak tahu, ya. Moyang lagi. Saya kira rata-rata daripada kita tidak mengetahuinya lah, ya. Tetapi lihat kita lihat Imam An-Nawawi mengetahui nasab keturunan Umar Al-Khattab. Apa maksudnya di situ? Sedangkan jarak masa antara Imam An-Nawawi dengan Khalifah Umar Al-Khattab satu tempoh yang panjang. Tapi bagaimana hal itu boleh berlaku? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan, hal tersebut telah dipelihara. Hal tersebut telah diberikan perhatian yang sewajarnya, telah diberikan keutamaan, ya, sehingga terus diingat, terus disebut-sebut. Sebab jangan lupa, pada zaman sahabat dahulu, mereka tidak ada kad pengenalan, mereka tidak ada surat beranak. Tapi kenapa sampai boleh ingat, ya? Tidak lain dan tidak bukan kerana perhatian besar yang diberikan kepada perkara ini. Jadi itulah yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan kepadanya. Baik, kita lihat kepada bahagian matan hadisnya, di mana Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu kembali kepada niat. Sesungguhnya bagi setiap seorang apa yang dia niatkan, ya. Kita lihat hadis ini dia terangkum daripada ada dua bahagian, ya. Hadis ini mempunyai dua bahagian, ya. Di mana bahagian yang pertama, ya, atau boleh saya baca, innamal a'malu binniyat, saya katakan sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, ya. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Jumlah yang pertama atau bahagian pertama hadis ini menjurus kepada sebab musabab. Nak mengatakan bahawa sesuatu amalan tidak akan tidak akan wujud tanpa niat. Sesuatu amalan tidak akan berlaku tanpa niat. Kenapa? Kerana Nabi kata sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Maksudnya setiap satu amalan itu mesti ada niat dia. Tinggal lagi apa niat dia, itu satu perkara yang lain, ya. Kerana itu sebahagian ulama mengatakan, sekiranya kita diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa niat, maknanya tak ada niat apa langsung pun, hampir sahaja itu adalah sesuatu yang mustahil, ya. Hampir sahaja itu adalah sesuatu yang mustahil. Yani dalam keadaan kita sedar dan keadaan kita jaga, dan kita nak melakukan suatu perkara tanpa ada niat apa-apa, ya, hampir saja itu satu perkara yang mustahil, ya. Kenapa? Kerana setiap amalan dengan niat, ya, mesti ada niat. Apa niat dia? Niat dia kalau dimakanlah, mesti niat dia kerana dia lapar, niat dia kerana dia suka makanan tersebut, niat dia kerana dia nak kenyang, niat dia ada niat lah, ya.
Ini kalau dalam bab makan minum. Atau dalam apa juga urusan, apa niat dia? Oh, niat dia sekian-sekian. Mesti ada niat. Iaitu maksud jumlah yang pertama dalam hadis ini. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Setiap satu amalan ada niat dia. Baik. Jumlah yang kedua, Nabi SAW mengatakan, ya, dan sesungguhnya bagi setiap seorang itu apa yang diniatkannya. Jumlah yang pertama tadi sebab musabab. Jumlah yang kedua ini menceritakan tentang natijah. Natijah sesuatu amalan itu. Nabi kata, dan sesungguhnya bagi setiap seorang itu apa yang dia niatkan. Maksudnya apa hasil daripada suatu amalan yang dilakukannya itu. Jika amalannya baik, maka natijahnya baik. Jika amalannya buruk, ya, maka natijahnya pun begitu. Demikian juga, ya, jika niatnya kerana Allah, maka natijahnya dia akan mendapat pahalanya, dan pahalanya itu terjamin. Ini berbeza, tuan-tuan, sekiranya sesuatu amalan itu dilakukan kerana dunia. Kalau kita niatkan suatu amalan itu kerana Allah, ini untuk akhirat, apa yang kita niatkan itu pasti kita dapat, iaitu pahala, ganjaran pahala. Tetapi berbeza dengan kalau sekiranya kita meniatkan sesuatu itu kerana dunia. Ini bukan kerana Allah, bukan kerana akhirat, tetapi kerana dunia. Percaya atau tidak, sesuatu amalan yang dilakukan dengan niat untuk dunia belum tentu akan dapat. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Ini seorang tu yang bekerja, kalau diniatkan dunia untuk nak mencari kekayaan, untuk menambahkan kekayaan, adakah pasti dia akan kaya dengan pekerjaan itu? Kita kata belum tentu. Boleh jadi dia kaya, boleh jadi dia tidak kaya. Ini di sini nak kata, tuan-tuan, beza antara mereka yang bekerja untuk akhirat dengan mereka yang bekerja untuk dunia. Mereka yang bekerja untuk akhirat pasti akan beruntung. Berbanding dengan mereka yang bekerja untuk dunia, belum tentu. Dan perkara ini Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fima nasha liman nurid. Barang siapa yang mengharapkan apa yang segera, maka kami akan segerakan buatnya di dalamnya, yakni di dunia, apa yang kami inginkan buat siapa yang kami mahu. Lihat Allah kata, barang siapa menginginkan apa yang segera. Segera di sini maknanya ganjaran di dunia. Dia melakukan sesuatu amalan untuk meraih ganjaran di dunia. Apa ganjaran di dunia? Adalah macam-macam. Kekayaan, kemasyhuran, kedudukan, jawatan. Ini ganjaran dunia. Barang siapa melakukan sesuatu amalan untuk mendapat ganjaran yang segera, yakni ganjaran di dunia, kata Allah, maka kami akan segerakan buatnya di dalamnya, kami akan segerakan buatnya di dunia apa yang kami inginkan. Bukan apa yang engkau inginkan, bukan apa yang manusia itu inginkan. Dia melakukan suatu amalan untuk mendapat kemasyhuran. Kita katakan belum tentu lagi dia masyhur atau tidak. Barangkali Allah izinkan dia menjadi terkenal, kemudian maka dia akan jadi terkenal dengan perbuatannya itu. Dan boleh jadi Allah tidak izinkan. Dan bukan semua orang dapat, ya. Ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Untuk siapa yang kami inginkan. Allah akan izinkan apa yang dia mahu, dan dia akan berikan kepada siapa yang dia mahu. Ini bukan semua orang yang melakukan suatu amalan untuk kemasyhuran mendapat kemasyhuran itu, dan bukan semua mereka yang melakukan amalan itu mendapat, ya, apa yang dia inginkan itu, ya.
Baik. Maka kita katakan, keuntungan segala keuntungan buat mereka yang melakukan sesuatu amalan itu ikhlas kerana Allah, kerana mengharapkan ganjaran akhirat dan bukan kerana dunia semata-mata. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW mengatakan, maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Nabi SAW memberikan contoh berkenaan niat, contoh berkenaan ikhlas dalam beramal. Barang siapa berhijrah. Hijrah, apakah yang dimaksudkan dengan hijrah? Hakikatnya hijrah adalah satu ibadah. Hijrah adalah satu ibadah. Tapi apa maksud hijrah? Hijrah secara amnya bila disebut hijrah maknanya perpindahan. Perpindahan daripada negara kafir ke negara Islam. Itu definisi hijrah secara amnya. Perpindahan dari negara kafir ke negara Islam. Sekalipun demikian, hijrah itu ada beberapa jenis atau beberapa kategori. Yang pertama ialah berhijrah, hijrah tempat, berpindah tempat, ya. Seperti mana berpindah dari negara kafir ke negara Islam. Demikian juga berhijrah dari suatu tempat maksiat atau suatu tempat yang banyak maksiat kepada suatu tempat yang tidak seperti itu. Maka kerana itu, dalam soal berhijrah dari negara kafir ke negara Islam, sebahagian ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah wajib. Wajib berhijrah dari negara kafir. Lebih-lebih lagi sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk menzahirkan agamanya. Dan kalau dalam keadaan dia tidak mampu mempraktikkan agama Islam itu seperti mana yang sepatutnya, maka pada waktu itu wajib atasnya berhijrah ke negara Islam. Jadi kita kena ambil maklum di sini, tuan-tuan dan puan-puan, hakikat perkara ini. Adanya negara Islam dan adanya negara kafir dari dulu sehinggalah ke hari ini, ya. Dan yakinlah bahawa dia akan berterusan sampai ke hari kiamat. Adanya beza dua jenis negara ini, negara Islam dan negara kafir. Perkara ini saya memilih untuk menegaskannya ketika mana saya melihat ada yang keliru tentang perkara ini, sehingga menganggap bahawa pada hari ini sudah tidak ada lagi perbezaan antara negara Islam dan negara kafir. Kita adalah dunia dah menjadi seperti satu negara. Ada yang kata-kata macam itulah. Ada yang kata kita dah jadi satu one world ke apa, satu dunia. Tidak ada lagi pada hari ini negara Islam dan negara kafir. Lalu mereka memberi alasan lah, ini hujah mereka. Mereka kata negara Amerika misalnya, ya, negara UK, ramai orang Islam tinggal di sana. Ini hujah, yang alasan yang diberikan untuk nak mengatakan bahawa itu tidak lagi menjadi negara kafir. Sedangkan ini adalah satu kekeliruan, ya. Bila kita sebut negara Islam dan negara kafir, apa maksudnya? Maksudnya ialah apa yang mendominasi di negara tersebut. Jika yang mendominasi ialah Islam, maka itu negara Islam. Bermula dengan pemerintahnya, bermula dengan syiar-syiar Islam, sama ada azan berkumandang atau syariat Islam bebas dipraktikkan, ya. Berbanding di negara kafir. Di negara kafir maknanya bermula dengan pemimpinnya orang kafir, sistem undang-undang pemerintahannya, ya, segala ketetapan urusan pentadbiran semuanya kufur. Maka itulah negara kafir. Jadi perkara asas ini kita kena ambil maklum, kerana berdasarkan kefahaman kita ini baru datangnya, ya, hijrah. Sebab apa? Kalau kita dah keliru antara negara Islam dengan negara kafir, apa akan jadi? Kesudahannya itu, dan saya kira memang ramai yang keliru. Kerana itu kita mungkin biasa dengar perkataan dia berhijrah ke Amerika. Secara definisi ungkapan itu salah.
mana pula seorang itu berhijrah dari negara Islam ke negara kafir. Itu bukan hijrah namanya. Itu berpindah dan seumpamanya. Tapi nak kata hijrah tak tepatlah. Kerana hijrah maknanya dari negara kafir ke negara Islam. Dan sama sekali bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu dikatakan berpindah dan seumpamanya. Kenapa? Kerana perkataan hijrah itu ada maksud dia yang tersendiri. Bagi itu hijrah tempat, itu yang pertama. Kemudian hijrah amalan, iaitu meninggalkan amalan-amalan yang buruk kepada amalan-amalan yang baik, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, seorang muslim ialah orang yang menjaga lisan dan tangannya daripada mengganggu saudara muslimnya yang lain. Dan orang yang berhijrah, kata Nabi, ialah yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis hijrah yang ketiga ialah meninggalkan individu. Jadi kita ada yang pertama meninggalkan tempat, yang kedua meninggalkan perbuatan, yang ketiga meninggalkan individu, meninggalkan orang-orang tertentu, iaitu orang-orang yang boleh memberi kesan negatif kepada kita, atau orang-orang yang pembawaan dia buruk, maka kita ingin memberikan teguran dan pengajaran kepada dia dengan kita pulaukan dia. Apabila kita tinggalkan dia, maknanya kita pulaukan dia, sekiranya cara tersebut ada maslahah, ya. Kalau dengan cara kita itu akan memberi peringatan, teguran kepada dia, maka kita lakukan, ya, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sebuah kisah, ya, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran terhadap Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mirarah bin Ar-Rabi'. 3 orang sahabat Nabi SAW yang dipulaukan oleh Rasulullah, bahkan dipulaukan oleh seluruh penduduk Madinah sehingga selama sebulan, bahkan lebih, ya. Yang kesudahannya membuatkan mereka sangat-sangat menyesal dan bertaubat atas kesalahan yang telah mereka lakukan itu, ya. Baik. Jadi demikian tadi, ya, tentang contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu adalah sebaik-baik hijrah. Hijrah yang dilakukan kerana Allah berdasarkan contoh yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Berbanding orang yang hijrah kerana dunia yang ingin diraihnya, untuk wanita yang ingin dinikahinya, ya. Ini contohlah, ya, contoh orang yang berhijrah. Dia berhijrah juga, dia berpindah dari satu tempat ke satu tempat juga, tapi ternyata bukan kerana ikhlas, ya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebaliknya kerana niat-niat yang lain, ya, dan seumpamanya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira kita boleh berhenti di hadis yang pertama ini, ya. Sebab saya tengok masa pun sudah, ya. Dan insyaAllah, ya, dalam insyaAllah jika panjang umur, kita akan sambung lagi, ya, bacaan kita dalam kitab Riyadhus Salihin ini, yang memuatkan, ya, hadis-hadis yang cukup bermanfaat buat kita, untuk kita membacanya, memahaminya, dan meneliti maksud-maksud di sebaliknya, ya. Jadi nak kata insyaAllah, ya, pada malam ini adalah sebagai muqaddimah, ya, pendahuluan buat kitab Riyadhus Salihin ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan istiqamah untuk kita membaca, ya, kitab-kitab ilmu ini, insyaAllah, ya. Baik, ikhwah, saya kira sampai di situ sahaja untuk kita pada malam ni.
kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.